Oh, lafsa. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmannya Allah, dengan rahimnya Allah, karimnya Allah, halimnya Allah, hakimnya Allah. Segala sifat hakiki dengan zat hakiki. Allah telah bagi kebaikan pada kita semua pada malam yang mulia ini. Selamat salam daripada saya kepada pendengar semua, baik duduk depan saya ada dalam live. Malam yang rahmat, penuh dengan barakat. Sebab apa saya kata malam rahmat ini, alamat hak mana kita boleh tengok dengan hujan yang sederhana ini, salah satu daripada rahmat daripada Allah. Mungkin kita berasa kata susah, mari berasa dalam hati macam-macam jadi susah dengan hujan. Sebenarnya tidak. Banyak makhluk-makhluk yang lain suka dengan hujan malam ni, tapi kita tak nampak. Kita tak boleh faham tentang hikmat Allah Ta'ala. Saya duk tak hati dah apabila tengok hujan daripada awal lagi. Kalau kira tempat saya duduk tadi, saya mari ni maghrib, belum maghrib lagi hujan. Tak ada lebat hujan sikit gitu, tapi kalau berjalan basah. Saya tak dalam hati dah yakin, saya kata siapa masa hujan akan habis. Sebab ini cucu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat hadis juga kaitan dengan hujan ni adalah rahmat. Ada hadis juga sebut apabila di mana tempat hujan turun, ya hujan ni dua. Ada hujan rahmat, lepas tu hujan musibat, panggil
azab. Zaman kita ni nak panggil hujan azab tak ada lagi kalau nak banding dengan zaman dulu Allah Ta'ala turun. Tapi hak cerak-cerak saya nak keceknya malam ni kaitan dengan rahmat. Allah Ta'ala ni dia tak tunjuk dengan apa panggil iklan royak dengan kecek pe. Tapi Allah royak dengan keadaan halat, dia panggil halat yang berlaku. Sebab tu sikit sebanyak yang saya boleh rasa lebih kurang beberapa hari ni hujan tak begitu. Tapi apabila kita ada majlis agama, ceramah agama, muzakarah agama, Allah Ta'ala bagi kita kena tengok kebaikan Allah Ta'ala tunjuk kita tengok. Kita kena syukur lah, alhamdulillah. Walaupun susah sikit. Saya tengok tadi mari dengan kereta, kalau tengok kereta kabak tu tak ada hook, tak ada problem. Masya Allah. Tapi lepas pada hujan, panggil hujan serat. Walau bagaimanapun kita tetap mari juga. Saya rasa puas hati lah tengok. Saya suka atau tak ada orang, dah hujan lebat malam ni. Tapi apabila sampai masa ni Allah Ta'ala bagi boleh tengok dengan mata. Wallahi, tallahi, demi Allah, ini adalah kebaikan, rahmat daripada Allah. Hak kita tak faham hikmat. Setiap perbuatan Allah dia ada hikmah. Ada sebalik yang kita tak faham. Baik tu setengah orang ni dia tak secocok dengan nafsu dia macam-macam, dia kata mengepek hujan lah. Apabila kemarah pula dia mengepek pula. Manusia ni, hati dia ni kalau tak betul dengan kehendak dia ni tak kena semua. Sebab tu mula-mula mukadimah saya nak royak pada saudara muslimin muslimat, adik-beradik saya semua, nak nampak kebaikan Allah. Saya pun tak ada tak ada modok lah bagi saya nak tanya tu tempat test sini yang jemput test. Dia kata suruh. Tapi di mana-mana tempat saja kebanyakan tak bagi mengikut pendengar. Sebab apa saya kata mengikut pendengar? KCP saya Allah bagi setiap tempat pengalaman tajarbah, orang panggil tajarbah. Allah bagi mengikut tolak kanok berhajat pada pendengar. Saya tupai wallahi demi Allah. Allah bagi ingat Allah bagi ilham kita panggil mengikut pendengar. Orang dengar berhajat, orang dengar tolak, perhati, tawajuh. Banyak tu saya ada tawajuh dalam KCP. Sebab pengalaman saya biasa duduk kecek mari lama dah dalam lebih kurang 12 tahun, 13 tahun. Banyak-banyak tempat ia tak serupa perasaan kaifiat hak Allah Ta'ala bagi. Ada biasa hak duduk royak pengalaman kata nak kecek tak boleh, ada juga. Satu tempat hari tu dalam satu wilayah saya pergi buat perhimpunan untuk budak-budak anak yatim. Lepas tu budak-budak saja. Budak-budak dia mari ni sebab ada hak bagi pemimpin lah dia buat untuk keramaian anak yatim, untuk bagi hadiah. Dia mari tunggu bagi hadiah ya. Dia tak ada padu mana dengan muzakarah, dengan ceramah ke apa, dia buah cara dia lah, budak-budak kecil. Kecek cara dia, ramah cara dia. Lebih kurang saya muzakarah hari tu lebih kurang 45 minit. Rasa berat tak lagi lah. Tak tubik jadi gelap. Duk mari fikir sebab gapo. Duk ukur tak biasa lah. Saya balik nak berhenti tak boleh. Kebiasaan tempat-tempat lain tu kalau masa sejam naik sejam setengah, kalau sejam setengah dah baru jam. Nak berhenti tak boleh. Tapi tempat budak-budak ni kena nak pergi tak boleh. Pelik tak biasa berlaku. Tengok duk ukur,
Tolak tu, sifat tolak. Kuam bahasa Syiah panggil kuam ya. Tawajuh kano ti satu tarik ke. Satu asbab. Sebab tu perlu majlis agama ni deh. Walaupun suasana kita Kedah, bukan sekali saya muzakarah le Kedah, kawasan Nara di mana tempat Kedah-Kedah. Saya minat, saya sokong, saya mujur, rasa mujur lah. Kadang-kadang dia mau tengok ada orang habis sing nak panggil gapo, nak clean keyboard. Dia tengok dalam live, dia macam-macam. Saya suka dia tengok. Dia kata Maulana ni ikut pergi belakang. Sebab gapo? Kita ni, saya ni, kerja saya ni maksud agama. Di mana tepat kaitan dengan agama, saya sedia belakang. Sebab maksud tak situ. Nak mari ni semaya hajat, doa dengan Allah, minta dengan Allah, jadi asbab kebaikan. Sebab apa kata agama? Kedah ni, kalau agama di masjid, oh ni silap faham kita ni. Umat sekarang ni silap faham banyak. Kita nampak kata agama di masjid, tu memang kita tak nafi. Tempat ibadat. Tapi jangan tengok kata ibadat ni semaya saja. Imam Ghazali rahmatullah alaih ada tulis, kata Imam Ghazali, ibadat ni 10 perkara. Hak saya baca ayat tadi mula-mula ni, maksud kita belakang ni adalah ibadat. Kita beriman, kita beramal soleh. Buat amal soleh ni termasuk ibadat. Tak siapa kemocok ibadat kalau tak betul cara Nabi. Baik, orang hak faham kata semaya tu ibadat, puasa ibadat, katanya orang tua balik ke, tua dah kita ni. Puasa tu siwak gapo, ada masuk ban pelai syiwit nak ibadat. Nak buat gapo ibadat? Nak semaya, pasal gapo panggil semaya bel lah. Baca Quran, zikir, memang benar. Tapi jangan nampak kata hak tu ibadat, hak lain bukan ibadat. Kita rasa kata kita tua untuk sewak gapo nak semaya beh, ni hak molek. Dengar saya nak royak perkataan Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ibadat ada 10 perkara. Orang duduk dalam medan ni masuklah ibadat belaka. Pertama semaya, 2 puasa, 3 zakat, 4 haji. Hak ni cerak budak tahu. Budak tadika dia belajar rukun Islam 5 perkara nak jadi orang Islam. Okey. Lepas tu semaya, orang tahu kata ibadat, bukan tiye agama. Siapa dia buat main-main dengan semaya ataupun tinggal semaya, Nabi kata orang ni orang putus agama. Puasa juga salah satu daripada tiye juga. Sebab apa saya kata tiye? Nabi kata Islam berdiri atas 5 tiye. Bani Islam supaya kemah. Ni ten hak kita panggil dia. Tapi ten ni banyak tiye. Kalau zaman dulu kemah Rasulullah buat banding dengan sahabat ni panggil ten. Hak dia buat pasir di padai pasir, dia hijrah musafir dulu dia tak ada bangun ni, sebab kita ada hotel, ada orang rem. Zaman dulu bawa kemah. Pocok kayu, ada kain jai naik atas. La ilaha illallah tiye tengah. Semaya, puasa, zakat, haji tiye sokongnya. Tu tiye dalam kemah dalam Islam. Tu kemah je baru. Bolehlah duduk atau tempat duduk orang, tapi selera kesempurnaan tak ada lagi dalam tu. Kalau ada perabung ada tiye. Kita hari ni rumah kita kan, kalau kita banding rumah kita sendiri, kalau satu orang buat rumah, dia ada modal sikit, kita buat dulu, duk tunggu lambat, dia pocok, dia buat kang siap naik tiye, lepas tu pasal perabung, berperabung hak lain tak ada duit, duk cakung gitu, kita kata rumah tak panggil rumah. Tapi kalau orang tanya rumah siapa, rumah siapa ni, lama dah nampak duduk gini.
berasa gembira tak, berasa gemah hati tak nak royak dengan penuh kata rumah saya. Saya yakin kata tak. Kalau jawab pun dengan tak penuh main tempat, tak penuh mulut. Jawab mana? Rumah saya tu, tapi tak tahu bila nak sudah. Modal tak ada, lo ni menego pun tak laku. Barang mahal, tak tahu bila. Malu nak royak. Tapi orang rumah sudah, orang tak tanya ya royak, rumah kita ni sudah. Nak sudah ni habis barak. Pitu jambe saja, ya royak sampai ke pitu jambe sebab sudah ya bangga. Tepek haparan ni bukan batu tamada dak. Ya royak habis. Sampai peli air lah jambe, pitu jambe, pala jambe. Harga mahal sebab sempurna. Ya bangga dengan benda kesempurnaan. Kalau tak sempurna tak berani. Supaya itulah agama. Kita ada tiye. Kalau kita semaya saja, puasa saja, zakat saja, haji saja. Tu tiye dengan bangun ni. Kita nak tepuk dah ada memang rumah kita, memang Islam. Tapi dia tak mencukupi, tak comel lagi. Semaya puasa zakat haji ibadat. Tapi saya nak royak kata Imam Ghazali royak ni masuk dapat. Semaya puasa zakat haji ni lagi gapo? Kait dengan malam ni. Nak royak win apa? Sebab tu saya suka kena bagi sokong ni. Zikir ibadat. Yang kelima zikir ibadat. Zikir apa zikir? Zikir bahasa Arab. Bahasa Melayu kata ingat, zikrillah, zikrullah. Ingat pada Allah. Duk saja pun boleh buat ibadat, zikir. Kita duk tawajuh puak kita ni masuklah zikir ni. Majlis zikir ni. Majlis ingat kepada Allah. Ni satu ibadat. Lebih lagi orang yang duduk dalam majlis lalai tapi hati ingat pada Allah. Orang ni lebih tinggi darjat di sisi Allah. Orang ni lebih mulia lagi. Dalam kedai boleh buat majlis mengingati Allah. Luar biasa. Yang ketujuh baca Quran. Al-Quran. Ini ibadat juga. Sebab masuklah zikir. Baca Quran suku. Hak ni nampaklah kau tak nak royak tapi saya nak bilai cukup 10 nak win nampak. Hak ni budak tahu kalau royak, duk royak hak tu lah malana. Siapa dia tak reti, siapa dia tak faham. Mai puasa zakat haji cerak dah zikir ibadat, baca Quran ibadat. Yang ke-8 tijarat. Ni kata Imam Ghazali rahmatullah alaih. Tijarat. Gapo tijarat? Tijarah menego. Orang menego cari rezeki halal. Ini ibadat. Sebab dunia darul asbab. Kita kena cari asbab. Nak cari rezeki ni memang rezeki daripada Allah. Tapi Allah buat asbab. Dunia darul asbab. Kita nak makan, nak lapar, kita nak kenyang, kena makan. Dahaga, nak hilang dahaga, kena minum. Itu asbab. Tapi tak boleh yakin dengan asbab. Orang tak makan hidup pun ada, orang tak minum hidup pun ada. Ashabul Kahf. Berapa ratus tahun tidur, tak makan, tak minum, hidup. Ni gambar sikit-sikit. Tapi cara dia adalah buat asbab. Suruh kita usaha ikhtiar. Jarat satu kerja buat kita, penego kita. Ada hadis riwayat, siapa menego cari rezeki halal, tubik daripada rumah dia, buat apa saja pun kaitan dengan rezeki halal. Dengar orang menego, dengar orang cari rezeki semua. Keluar pada rumah dia untuk apa? Untuk kerja buat cari rezeki. Rezeki apa? Rezeki halal. Letih, lelah, penat dia tu jok pagi sampai gelap, Allah iklan kepada malaikat suruh apa dosa orang kerja cari rezeki halal. Tengok deh, hak semaya saya tak kecek hak ni, orang royak belaka, kita tahu belaka semaya Allah apa dosa. Puasa Allah Taala bagi pahala. Hak ni hak saya royak kata ada orang ada kata saya, dalam kedai apa ceramah. Macam-macam nak jadi YouTuber lah, nak jadi macam-macam. Kita suka tu.
Pelik manusia ni dah. Orang hari-hari tak ada kerja gapo dia. Kerja dia cari kubur ke orang, cari nak comti, cari nak kerja gapo, tak ada boleh gapo ni dia. Tapi dia tak sedar dah. Ceramah dalam kedai pun dia kecek juga. Ceramah dalam masjid dia tak pergi kali. Pelik tak? Tijarat, kalau saya nak royak nak nampak kebaikan ayah ibu semua, adik-adik saya semua. Tijarat, menego. Satu hadis lagi sebut, apabila seorang titik peluh cari rezeki halal, kerja buat gapo saja pun, Allah bangga depan malaikat. Sebab belum Allah Ta'ala nak buat manusia mari ke ada dunia ni, malaikat dia tolong dia tanya Allah Ta'ala, ya Allah, mun atas manusia mari khianat. Manusia ni khianat, mengenak, nak mari buat cemar atas permukaan bumi ni. Allah kata apa? Uskut, senyap saja. Mung tak tahu apa yang aku tahu. Allah nak uji malaikat tahu setiap manusia yang baik bangga. Ada riwayat bangga majlis iman. Hak ni tak nafi, hak ni orang tak kena riwayat tahu majlis iman. Bangga hamba Allah duk sujud, bangga depan malaikat orang pergi semaya masjid, bangga wanita-wanita duk dalam perdah, dalam tutup aurat, bangga anak-anak muda yang jadi akhlak baik dengan ibu bapa, bangga wanita isteri-isteri yang taat pada suami. Satu amalan yang baik belaka tu. Mu tengok hamba aku tu. Walaupun panas dia masih tekun dengan perdah dia. Walaupun dia bebas dulu, lepas pada duduk bawah tanggungnya suami, dia taat setiap kecek pe. Mu tengok hamba aku. Walaupun dia bebas tapi masuk waktu dia jaga semaya. Hai malaikat aku, hak mu kata khianat hari tu. Hak ni tak pelik tapi nak royak juga. Kata Allah bangga setiap perbuatan manusia yang baik. Tapi hak saya nak royak hak orang tak nampak, hak orang tak kecek ni. Allah kata apa? Malaikat, mu tengok hamba aku. Allah sebut wali. Wali ni bukan sebut boleh panggil belaka nah. Orang yang saya kasih saja Allah panggil wali. Waliullah. Allah kata apa? Hei malaikat aku, hak mu kata buruh itu, hak mu kata khianat, mu tak tahu apa yang aku tahu. Nuh wali aku Nuh. Allah tunjuk pada siapa? Allah khitab pada siapa? Allah khitab kepada orang menego cari rezeki halal. Allah khitab kepada orang-orang letih cari rezeki halal. Bukan wali duduk dalam masjid. Bukan wali semata duduk pergi wasabah. Orang kerja cari rezeki halal, itu Allah bangga depan malaikat, ini wali aku. Sebab kerja dia ni adalah sangat hidup dia keperluan pakcai. Asbab dia nak guna, asbab nak belanja harta untuk agama, asbab nak bantukan anak yatim, asbab nak cari keredaan Allah, asbab nak guna untuk agama Allah. Dia tak ada tangan dengan orang. Walaupun kerja kita pandai lekeh, tak usah bisnes besar, kedai rocek. Tapi rezeki halal, tidak kecek bohong dalam itu, tidak penipu, tidak zalim, tidak khianat orang dalam perniagaan dia. Ini waliullah. Hak Allah bangga 7 lapis langit depan malaikat. Lapis tijarat. Yang ketujuh saat ini tijarat yang ketujuh. Yang ke-8 urdu panggil prosi ke hukum. Hak bagi jiran. Jangan buat main-main lah. Jiran ni ibadat kita juga. Kalau kita tak jaga hak jiran, orang ni khianat ibadat. Bukan ibadat ni kaitan dengan kesempurnaan ibadat yang lain. Bukan kesempurnaan ibadat, bukan kesempurnaan iman. Iman asas bagi ibadat. Tak ada iman tak panggil ibadat. Tak panggil ibadat bagi orang tak ada iman, petai lagi dah. Tak kesempurnaan iman bagi orang tak jaga jiran dia. Dengar baik-baik. Nabi bimbang bab jiran ni, Jibril mai tekan dia, meroyak jaga molek jiran. Jaga molek jiran. Jaga molek jiran. Ni ibadat bagi umat ini. Sebab apa Nabi dengar Jibril mai pesan bab jiran ni, seolah kata tanggungjawab berat bab jiran. Hukum hak dengan jiran ni berat.
Ada hadis Nabi kata siapa tidur perutnya banding yang mudah-mudah. Tidur perutnya ni kita selera lah, kita cukup lekat, kita ada makan. Tapi jiran tak ada makan, tidur keadaan lapar, anak dia lapar, isteri dia lapar, keluarga dia lapar, gelisah, tak ada makan ni. Orang ni kena tanggungjawab depan Allah. Dia kena soal, dia kena jawab. Dia kena kecek dengan Allah. Apa duk lok wi jiran dia tak ada makan ni. Sebab tu Nabi kata, seolah-olah kata jiran ni kalau mati boleh akan saka. Jiran ni seolah-olah pahek 5 molek tak mau hidup oyak atas siap dah pai dah maulana aku. Maka saka jiran. Seolah-olah tanggungjawab dia bak jiran ni ibadat. Hak orang mongkam, hak orang buat mai-mai. Yang ke-9, apa dia? Dakwah. Apa dia dakwah? Nampak saya ni nampak meh orang dakwah panggil. Sebab hari ni kita kenal orang dakwah, orang janggut pakai subai. Orang dakwah. Bukan, faham molek nak kecek gapo pun yang gaduh. Gapo dakwah? Da'ayat da'u ilallah. Kita kena jadi asbab orang kenal Allah. Orang berhamba diri kepada Allah. Orang beriman kepada Allah. Orang takut kepada Allah. Orang harap kepada Allah. Orang minta kepada Allah. Kita ni satu tanggungjawab, satu ibadat kita. Kalau duk main zakat, semaya, puasa, zakat, haji, tak apa, aku semaya dah, aku puasa dah, aku zakat dah, aku pergi haji dah. Jiran tak padu, tak sebenar awal lagi email dia. Tijarat dia tak padu, bab menega asal boleh duit, benda haram pun tak apa, kecek tipu dalam menega tak apa, tusuk ke iPad pun tak apa, nak widrah kayu haram pun tak apa, tipu pun tak apa. Hak ni petai lagi khianat ibadat. Sebab gapo Imam Ghazali sebut 10 ni. Kalau tak sepenuh hak ni, dia rekeh sampai semaya rusak. Kalau kaitan dengan jiran tak sepenuh, semaya Tuhan tak terima. Baca Quran Allah tak terima. Kalau kaitan dengan tijarat, menega tak betul, semaya dia tak betul ke apa? Tipu orang benda haram dah. Tipu lah menega. Asal kaya cepat sudah. Zalim orang, penipu orang, sakit hati orang pun tak apa. Nak kaya. Harta dan rezeki yang dapat yang haram, beli makan ni, masuk dalam perut, doa Allah tak terima. Beli pakaian, pakai untuk semaya, Allah tak terima semaya. Beli pakaian, pergi haji, haji Allah tak terima. Janganlah kau nak semaya, puasa, zakat, haji, memang tiada agama. Tapi rusak tijarat, rusak hak jiran. Tak lepas hak jiran. Jawab toleh hak jiran. Hak Nabi wayak bak makan, hak saya kecek hari ni tak ada orang lapar. Nabi doa dah umat aku tak mati dengan lapar. Pas kita tak kena fikir, nak wayak kata makan tak ada dalam rukun Islam. Makan satu keperluan saja. Tapi rukun Islam semaya, puasa, zakat, haji ni rukun Islam. Semaya makan Allah akan tanya jiran kalau jiran tak makan. Apakah lagi kita semaya jiran tak semaya? Kita puasa jiran tak puasa? Anak kita mengaji jiran tak reti Fatihah? Anak kita semaya, anak jiran tak semaya? Suami kita masjid ke masjid 5 waktu, dalam kampung jiran tak kena tangga masjid. Ini maksud, ini ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud ibadat ni duk kecek malam ni. Nak wi ayah ibu semua, adik-adik saya semua nak wi nampak wi luah. Jangan tengok orang menega tu dunia. Jangan tengok orang duk motong dunia. Jangan tengok orang kerak kayu, jual kayu api, nega kayu api. Jangan kerak kayu orang ya. Itu tijarat, itu menega, itu titik peluh, itu cari rezeki halal. Ini ibadah. Sebab tu kita kena songsem, kita kena sokong lah. Saudara kita nak buka kedai, rezeki halal. Titik peluh dia memang Allah bangga. Letih pendak dia, gapo? Nak masuk dalam halal. Dia tak tinggal semaya. Orang Tino jaga semaya, jaga perdah dalam jual beli dia tu, dalam tijarat dia tu. Tak tangguh semaya. Tak buat main-main dengan semaya.
Hak lapis besar sikit tak apa ni? Jaga zakat. Tak kecek bahau, tak penipu, tak masuk benda haram. Ni orang panggil jaga. Ya bukan main benda ni yang panggil jaga nafsu belaka tu. Orang lain kaya belaka. Aku lambat kalau duk main menego tara ni, lambat kaya. Tipu sikit tu. Campur benda haram sikit apa, derah kaya. Tu satu pengerban ni orang tekil. Orang lain kaya belaka, kita nak derah katik, tak apa, sabar. Dengan rezeki halal letih tak apa. Allah bangga. Walaupun penyapu sampah sekalipun. Katakanlah gapo kita nak tengok pandai rekeh hari ni orang kerja. Tapi titik peluh dia, kerja dia ni halal. Ganjaran dia di akhirat nanti. Allah bangga, dia Allah panggil wali, kekasih Allah, cukuplah. Sebab tu nak ayah ibu nampak mula-mula ni duk muka demo baru ni. Nak nampak ada dalam perniagaan. Jangan nampak kata dunia. Saya ni kebanyakan orang nampak Zuhiriyah kan? Zuhiriyah. Kecil agama, cerak agama. Kecil akhirat, dia cerak agama. Tapi dia tak tengok, Allah tak tengok Zuhiriyah, tak tengok kecil pe. Allah tengok dalam hati. Tu dunia ke akhirat, dunia ke agama, dia sakut pak dengan hati. Orang kerja dunia, tapi pau main dia, nampak kerja dunia. Tapi target dia ni, anak dia nak mengaji, tak kena minta sedekah. Dia untuk nak belanja untuk agama. Kadang-kadang dia boleh tolong fakir miskin, anak yatim, orang bujang. Dia susah anak ramah, dia orang bantu. Banyak bisnis-bisnis orang menego besar-besar. Dia bantu sekolah anak yatim, dia bantu ni, tolong orang kampung, tolong agama, masjid. Tu perniagaan dia. Tapi kalau rupa agama, hati dia tak agama waliyazubillah, Allah jaga saya, minta Allah jaga adik-adik kita semua. Ni hak paling bahaya sekali. Sebab orang tak kecek. Orang tak kata sebab rupa agama, tapi kalau hati condong kepada dunia, hati matlamat maksud kepada dunia, hak ni lebih hina daripada apa-apa lagi. Hak Nabi Sabceng panggil laknat. Bahkan ada riwayat hadis, wallahi saya kecek, tak ada patping, tak ada niat patping, tak ada. Tapi jaga hati saya sendiri. Orang hak mula-mula Allah suruh malaikat tendai dia masuk neraka. Wala yazubillah wa na'uzubillahi min zalik. Siapa dia? Rupa dia agama, tapi matlamat dia dunia. Paumai tuju dunia. Hak ni tak nampak tengok. Tapi Allah, dia nampak sampai hati senobari. Keikhlasan, niat dia condong ke mana hari-hari berubah. Sebab tu kena doa kita hari-hari, doa minta Allah jaga hati tetap kita. Nabi doa tak tinggal doa ni. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala dinik, ala ta'atik. Minta tekun hati kita dengan agama, maksud akhirat. Tekun dalam ketaatan perintah Allah cara Nabi. Sebab hati kita lara. Kadang-kadang ni hadis riwayat juga, hati manusia ni supaya daun kayu duduk dalam medan. Angin masyrik mari hadap ke maghrib, angin maghrib hadap pusing ke masyrik. Ni hati manusia kebiasaan. Nampak laba sikit tipu apa? Hati tu. Niat molek mula-mula tipu. Kalau kita bahau sepatah laba kita ni. Bahkan bahau dia tu jadi haram lah perniagaan. Tipu stick sikit setitik je. Hari ni saya duk saya ni buka sekolah. Lepas tu duk beli gapo dah, beli pat ulai-ulai sayur-sayur kat kedai kot nak. Bimbel kat serius kot. Dia jual ikan cebok dengan air batu, naik keruk dengan air masuk tak tahu 1 kilo. Kita yang atas nak ikan 20 kilo. Timbang dengan air. Klik pergi becek rumah, tinggal 19 kilo. Gimana sekilo lagi? Air. Kok ni haram dah perniagaan ni. Sebab tu orang laiyat orang laiyat lah perniagaan ni. Orang ni bak tijarat. Takut kosong. Ingatlah kamu menego, kamu wali. Tapi silap dia jadi bahaya, jadi haram dalam kehidupan. Sebab tu orang laiyat dia lebih lah ke kilo ni lebih. Dia timbang-timbang nak 20, dia 20 lebih gitu.
Ya tengok keadaan tak apa, air masuk tak apa. Tapi hak ikan sungguh, hak sutung, hak udas, hak laik. Kalau ni apa tak berkat? Keberkatan tak ada. Ni bandingnya saya pengalaman lah. Ada beli. Kita supaya nak berniaga gapo saja pun. Jangan tusuk ke iPad dalam perniagaan. Sebab masuklah ibadat. Tak sia-sia, letih kita tak sia-sia. Tapi kalau capur benda silap dah jadi mata kelo tak sapa, kecek di bawah pelik, tak masuklah ibadat ah, jadi sia-sia. Letih kita tu letih, masuk benda haram lagi, legang letih lagi. Kena orang beli rasa tu supah lagi. Jual benda basi. Tipu dia ni. Oh yang nak 20 kilo, tak 18 kilo. Supah dia orang lagi. Allah marah lagi. Keberkatan tak ada lagi. Tak masuklah ibadat lagi. Masuk duit haram pula semaya. Hai. Haji tak terima, semaya tak terima. Nak hidup mana? Berapa saya sebut ni 9. Dakwah kena jadi mengajak juga kita ni. Nak hati orang hak tahu, orang kita tak erti tak kena mengajak. Dia tak payah mengajak ni. Jadi asbab kebaikan. Dalam menego, tolong kecek dengan orang menego, jaga masa semaya, jaga kecek pe. Pak Karo, saya nak royak Pak Karo, hadis Musnad Ahmad. Hari ni duduk depan saya ni ada belakang ni punang orang di segi patadbir tok nebe. Hukumat lah kita kata hukumat KJA. Jangan lupa nah wilayah kita ni orang beriman belakang. Saya nak kait tengok agama. Ada orang murid juga kecek saya ni. Oh, bawa pergi ke agama habis. Maksud kita agama. Jangan kata orang kerja air dunia. Jangan kata orang jadi payabam naik pet dunia. Tengok perbuatan dia. Semaya dia jaga, nyakit ti orang tak ada, hukum Allah dia jaga. Deraka Tuhan tak ada, dia jadi ibadah. Saya kecek semua ni ketuk nebe kalau ada tok meneng ke apa ayuk oboto soso tak kira. Niat dia tu. Amalan dia buat jadi niat dia. Sebab tu saya kata siapa saja orang menego buka kedai bagi rocek tijarat buat kebun pemerintah hukumat hingga kata oso ceroboh kok jalan tu pun. Orang murid saya kecek ni. Tapi tengok cerak dulu, jangan gaduh, tengok cerak. Gambar saya nak sebut ni ada 4 perkara ni Nabi SAW bersabda akan makan. Hadis riwayat Musnad Ahmad. 4 perkara ada dalam orang menega, 4 perkara ada dalam pentadbir kerajaan hukumat rataban, 4 perkara dalam orang buat kebun cocok tanam, 4 perkara ada dalam rumah tangga, 4 perkara ada dalam isteri suami, 4 perkara ada dalam kehidupan kita ni. Nabi kata apa? Dunia milikmu dah, akhirat boleh kamu pula. Kalau kamu menego mu kaya tak dunia sebab menego mu ada 4 perkara ni, akhirat mu kaya pula. Kalau mu jadi punang pentadbir dalam dunia ada 4 perkara ni, akhirat mu jadi punang pula. Punang macam mana? Akhirat tak ada dah punang. Ada. Allah tak depan. Nabi pemimpin kaum masing-masing. Di akhirat pada masa nanti ada kursi untuk Nabi. Bari, duduk tak kursi. Kursi Nabi ada tulis Anbiya. Ni Nabi duduk. Tapi ada kursi. Ni pergi duduk ni. Umat akhir zaman tapi tak ada tulis Anbiya. Siapa? Orang biasa. Orang biasa. Mana umat ni orang biasa, bukan Nabi ke Rasul. Tapi dia umat Nabi SAW. Dia biasa jadi pemerintah. Biasa jadi pentadbir. Biasa jadi pemberihan dalam rumah tangga, pemberihan dalam tambun, dalam kampung, dalam ampa, dalam cawak, dalam negeri. Pemberihan macam mana? Yang ada 4 sifat, 4 perkara dengan baik-baik. Saya buka nak luas sekali. Nak nampak kebaikan. Hari ni ya payah orang nak tengok kebaikan. Kalau keburukan mudah sangat. Keburukan ni mudah tengok orang. Buat kebaikan 10 kali tak ada biar kata gapo. Orang hak baik hak buat 10 kali ni, pergi salah sekali, pakak cunti habis. Terlupa dah kebaikan dia ni manusia. Sebab tu saya kecek ni, saya buka we nampak kebaikan. Belajar hati saya atik dan kamu semua kena tengok. Mana saya sebut tadi orang hak duduk tak kursi sekali dengan Nabi tapi tak ada jiwa kata Anbiya. Nabi hak duduk sekali tanya, Nabi ni banyak.
Ribu-ribu Nabi Bani Israel. Ada riwayat 124,000, ada riwayat 200,000 Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hak Rasul kita tahu 25, tapi Nabi Bani Israel, hak syahid kena bunuh di kaum dia ni ribu. Baki akhirat dia sorang berjalan. Pengikut dia tak ada sebab dia mati kena bunuh. Pengikut dia tu sikut, tapi tetap dia Nabi. Umat akhir zaman duduk sekali dengan puan ni. Nabi ni tengok, siapa dia ni? Orang turut belakang ni, panggil punam dunia, punam akhirat ni. Nabi kata, mu jaga 4 perkara, dunia hokmu, akhirat hokmu pula. Dunia mu kedebel dah, akhirat mu kedebel pula. Dunia mu kaya, akhirat mu kaya pula. Tak letih saja orang menego. Tak letih saja orang duk fikir petadbir kampung, petadbir wilayah, petadbir tambun, petadbir ampa. Tak saja dengan molek. Siapa dia ni? Malaikat kata dia umat akhir zaman. Kena duduk sekali ni. Sebab dia bawa tugas kesempurnaan atas tanggungjawab dia ni. Dia ada 4 perkara dalam kehidupan kita. Musnad Ahmad riwayat 1, kecek benar. Sacak. Jangan pelawak dalam hukumat, dalam kerajaan, rataban, dalam cocok tanah, dalam perniagaan, jual beli. Jangan sama sekali. Kena latihan ni. Berat ni hari ni dah jadi suasana. Kecek sikit 10 rata. So, ya benar hak lain bahau belakang. Orang beli pun kecek bahau, orang jual pun kecek bahau. Gapo? Orang jual kata, kita ni modal dah harga kita. Orang tak kecek, orang tak royak modal jual. Tapi dia royak ni modal kita darah ni laba pelukuk. Hak sungguh pun ada kebanyakan royak modal 10 kok. Kita laba banyak ni. Tak boleh pergi dah, tak boleh tawar dah. Bahau dah situ. Okey, beli pun dia nak murah lagi. Allah, kita beli ke Danung baru ni, kita biasa beli dah dulu tapi punah, kita nak beli pula. Kita beli murah ya. Harga murah ada ni. Ya tak beli, ya bahau nak orang jual tu murah bagi dia. Sama-sama kosek. Hak ni uyak modal, hak ni kata beli dulu murah. Dua ni jadi akhirat dunia dah dia berjaya, dia wali. Dia laba, akhirat laba pula sebab benar dia, tapi hak ni bahau dah. Kecek benar saja. Yang kedua, baik meniaga, baik hukumat, baik rataban, baik pemimpin, baik pemerintah, baik keluarga, baik gapo saja, amanah. Jaga amanah, jangan khianat. Orang jual luka kita harap kita. Laku molek dah. Nampak laku molek mula nak kurang situ, kurang sini. Perayat kacacai nak laba lagi. Tu khianat. Awal-awal molek, lama-lama nak jadi khianat, tak jaga amanah. Pentadbir hukumat pemimpin pula. Rakyat harap ke dia belakang, dah nak ke dia dah. Suara dia penuh-penuh boleh ke dia. Tapi bahawa dia boleh, dia khianat dengan rakyat. Dia tak jaga amanah lagi cepet. Orang ni tak boleh jadi. Dunia memang dia nampak pemimpin duduk tak kursi besar. Akhirat dia mursid sebab dia khianat. Sacak amanat, jaga amanah. Ni saya sebut dua ni hari ni, tapi banyaklah kehidupan kita. Fikir sendirilah gapo, jaga 4 sifat, jaga 4 perkara. Yang ketiga, buat kerja gapo pun masuk rezeki halal. Jadi koli orang, kau jadi toke sama telah. Kerja gapo saja pun. Nak sebut tak boleh, takut jadi masuk pelekeh orang. Dak kerja ni dia mulia belaka. Kerja kaitan dengan cari rezeki halal, orang ni tinggi. Dia ni wali. Saya nak sebut hak rendah kan, nak panggil rendah tak boleh. Apabila titik peluh kaitan dengan rezeki halal, orang ni wali. Maksudnya hadis Nabi, wali selalu dah. Pasal saya nak pandai lekeh kat orang kerja cari rezeki halal. Peluh sehari siapa gelak. Katakanlah maaf nak sebut juga. Orang ke apa? Orang koyak nyu. Makan upah koyak nyu. Saya sayang dah baik kecek ni, sayang dah sore. Saling dengan dia ni kalau tak tengok muka ni duk atas tapak kaki lah. Allah. Geno gitu lalu kerja. 500 butir koyak sehari. Nak duit, nak darah, nak makan. Sanggup hidup.
Mak dia bukan pelekeh ni. Dia wali, memang wali orang ni. Titik belum buat kerja lain payah lah ni nak buat kerja. Buat tak ada. Tak usah nak buat kerja ke apa. Lah ni payah teri belaka nak makan gaji, nak kerja, nak semat. Mak dia saya tak ada pelekeh ni. Saya nak banyak kata titik peluh dia tu. Loh tak pakai baju basah tu buat dia. Saling dengan dia kena kita lalu. Allah koyaknya tak habis lagi ni. Nak habis hari ni. Subhanallah. Hang nak buat kena anak sekolah lagi. Makanan dapur tu isteri ni nafkah ni. Tu rezeki halal tu. Tu waliullah tu. Tapi kalau penipu, habis kosong, letih dia kosong. Sebab tu saya kata, siapa saja duduk lek ukon mana ni, rezeki halal. Kamu mulia di sisi Allah. Jok pada kedara cek koyoknya jok siapa ke bisnis kamca. Nuh, kedai duduk di Dubai, duduk di Saudi. Tapi halal. Orang ni kaya dunia, orang ni kaya akhirat. Yang kepaksa lagi, dalam hadis ni saya sebut ni apa ni mafhum dia. Akhlak yang mulia. Akhlak kita tak boleh rusak. Kita orang beriman akhlak tak boleh rusak. Nabi sebut bab akhlak ni orang ni darjat tinggi. Orang akhlak yang mulia, syurga dia lebih tinggi daripada orang semaya sepanjang malam. Lebih tinggi daripada orang puasa seluruh tahun. Kita ni puasa kalau boleh puasa sunat lebih lagi Rajab ni. Hebat orang ni. Memang darjat dia tinggi orang puasa. Allah mudahkan lakah titik sirat. Orang bangun malam, Allah cerahkan dalam kubur dia. Cerahkan di padang mahsyar, tinggi belaka. Tapi Nabi sebut orang akhlak yang mulia beza langit bumi. Nak banding dengan orang tahajud sepanjang malam, orang puasa. Tak ada pelekeh hak ni, tapi hak Nabi sebut. Nabi tak ada akik tangan gining orang semaya tahajud. Nabi tak ada akik tangan gining orang puasa sunat. Tapi Nabi akik tangan orang yang berakhlak. Orang ni duduk bersama aku dalam jannah. Banding bi sahabat tengok ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, macam ni, macam ni. Bukan macam ni, ya jauh macam ni. Siapa orang yang berakhlak? Gapo akhlak? Orang tak kacau banyak, orang senyap. Okey, jangan gaduh kata orang senyap ni orang akhlak. Tak secocok dengan nafsu dia, tak apa, tak khilaf dengan dia, tak apa. Tak kena dengan hati dia, tubik tak baris, hanya maki, tak mulai lihat lah. Orang biasa senyap ni bahaya. Jadi dia maki tak khabar. Orang akhlak ni orang tak dendam, orang sentiasa maaf ke orang. Sebab Nabi SAW mari untuk maaf, bukan untuk balas. Tu akhlak. Semua Nabi hak ada kebaikan belaka, tapi hak Nabi SAW Allah bagi akhlak paling tinggi sekali. Tak ada dendam. Maaf ke orang belaka. Walaupun musuh dia, orang buat nyanyo ke dia, orang zalim ke dia. Tak ada dah Nabi orang buat nyanyo, tak ada dalam kisah Nabi-Nabi semua. Hak kena buat nyanyo banyak sekali Nabi kita SAW. Tapi tak ada doa laknat, tak ada sumpah. Dua tempat hak Nabi dahsyat, hak Nabi kena teruk. Pertama di Taif. Godeh kena tagur, kena godeh siapa selok. Selok Nabi di Taif. Tapi Nabi buat apa? Malaikat mari serah diri. Ya Rasulullah, amma tanya Allah dah. Allah serah nak buat apa? Tu Allah uji Nabi kita dengan akhlak. Orang hak Tuhan kasih hari ni ya tepuh dengan ujian ni. Boleh dah nak balas, boleh dah. Orang ni buat nyanyo kita, zalim kita. Balas ada okat, tak salah pula tu. Malaikat mari sendiri nak rembah atas puan ni di Taif ni. Ni bab akhlak saya kecek ni. Orang ni tinggi. Orang ni dunia boleh ke dia, akhirat boleh ke dia. Belalah orang duk pandai lekeh ke dia, orang tuduh dia, orang hina ke dia atas dunia. Sebab Nabi orang hina. Amin jadi majnun. Gila kata macam-macam. Tapi dia Imamul Anbiya, Habibullah. Dia tak buka syurga, tak boleh Nabi masuk syurga. Haram Nabi-Nabi dulu masuk syurga kalau Muhammad Mustafa, Ahmad Mujtaba tak masuk syurga. Hai, anak kecil duduk di tangan Imamul Anbiya sebab akhlak. Apabila malaikat mari tawar diri, Nabi kata apa? Tidak. Aku tak ada angin nak balas, tak ada niat pun. Bahkan Nabi teriak dengan Allah.
Sedih kalau tengok kisah hak di Taif, malaikat mari tawar diri untuk nak remah buat ni supaya Bani Israel dulu balik bombing. Boleh buat. Tapi Nabi kata gapo? Ya Allah, aku salah gapo? Mula-mula cek diri dulu. Dia tak gaduh walaupun kena atas diri dia. Dia tak gaduh kata kan mu kata kat aku. Mungkin aku ada salah. Ni akhlak. Ya Allah, aku salah gapo? Boleh hantar mari sama buat ni. Allah perintah kan? Boleh buat ni buat kat aku salah, ada salah gapo? Kalau aku ada salah, Nabi tak tahu ke benar ke hak ke salah ke betul. Royak benar-benar, royak kelimah benar hak. Tapi orang benci, orang godeh. Memang ada kesilapan rasa ni. Aku salah gapo muhtar mari buat ni, masuk letak kapung buat ni. Masuk letak tangan buat ni. Supoh tak cukup. Kata tak ada lagi. Ludah alio godeh lagi, lepang dengan batu lagi, pekong dengan batu lagi. Kalau aku salah, maaf kat aku ya Allah. Kalau dia salah, aku maaf ke dia ya Allah. Hai Muhammad, hai Muzammil, hai Yasin, hai Taha, hai Muzammil, hai Habib. Allah panggil ya Habibi. Seorang ni je Allah tak panggil nama, Allah tak sebut nama. Tak kau mana Allah Ta'ala kena sifat akhlak sabar dia ni. Ibu-ibu kamu tahu, dia tak panggil nama anak kamu ada dia. Tak nama sendiri mesyuarat dengan suami. Anak seorang ni kita tak nama apa? Ikut abang isteri kata, mari kita tak nama. Katakanlah Abdullah, Abdul Rahman, nama Allah kena. Apabila tak nama, dia pergi panggil sungguh tu. Dia tak suka ni. Dia panggil muka lain. Ada kot khidmah kita dia panggil hawe, ada hawe, panggil adik. Satu kelimah saya. Hak tino supaya rumah saya banyak, rumah saya duk ngaji. Nama ada belaka tapi dia bemok mari ziarah. Allah dengar. Adik nak makan gapo? Adik emaknya lah, adik tua sekarang ni. Kelimah saya ke anak atau sahabat padan pun besar hati. Mak panggil adik. Adik duit cukup dah lagi. Kau ni pun Allah, mi mari lama. Orang habis duit lama dah. Orang nak klik. Kalau adik yang buat gitu lah, mi tak ada, abah tak luar nak mari ziarah. Pak adik nak pakai duit berapa? Besar hati lah orang panggil adik ni. Tu guru nak kata gapo tak boleh, guru nak ngepek pun tak boleh. Sebab mak dia panggil adik. Menaya selalu ni noyak saya yang kata ibu tak salah. Saya panggil nama, tak panggil nama. Panggil abang ke. Kita saya anak kita. Allah panggil Nabi kita ke apa? Ya Habibi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddassir, Yasin. Ni gelar dia. Tak ada lah Quran. Ya Muhammad, ya Ahmad. Tak ada. Ada sebut ismuhu Ahmad, Muhammadur Rasulullah. Allah tak panggil tu. Khitab dia ada kaitan Muhammad Rasulullah. Tapi kalau panggil semua level hak panggil, hak Allah panggil pada Nabi tu, ya, wahai tu. Tak ada Muhammad. Apa kasih? Sebab apa? Akhlak Nabi. Allah puas hati sungguh. Allah kena sungguh. Aku salah ke apa? Kalau aku salah, maaf ya Allah. Kalau aku tak salah, orang tu salah, maaf ke dia. Hak tu dah lah, ulama tulis lagi tak dua tepat hak doa Nabi ni luar biasa. Ni kali pertama di Taif. Kali kedua di mana? Di Uhud. Di Madinah. Kena pula. Selak pula. 2 kali Nabi selak lah. 2 kali Nabi selak. Aisyah tanya, mana hak teruk kali? Nabi kata, jangan tanya lah. Seolah kata duk peluka, duk korek tempat luka dulu. Sedih. Dia tahu hak berat sekali. Tapi gapo Nabi doa? Supaya 2 ni, 2 tempat ulama sebut. Hak di Madinah, di Uhud,
Kena godeh pula tengah batu selok. Batu kata bukan gigi ni, kata ni bukan, habis gigi. Kekasih aku syahid gigi, aku pun nak tiru. Siapa tahu tu sahabat ikhtiar orang panggil. Di Taif siapa di Uhud siapa kata? Utbah bin Abi Waqqas. Dalam media pergi. Ulama kias, ulama mana orang canggih tak ada pergi jamuh batu ni. Orang kena batu ni kalau nak teletai gitu bukan batu kecil dah. Lebih kurang andaza takriban ulama duk bincang ni 4 kilo naik kota. Saya biasa teragi di Big C tu tengok ada orang jual double tempat akik yuk 6 nak. Boleh tahu ya tulis itu 4 kg. Ulama kata 4 kilo. Oh tu bincang ulama lah. Saya terakik orang berat weh. Lepas tu teratok di gigi di muka main-main. Tak kokor. Puasa naik kepala. Pelago. Duk tengok orang lah kot dia kata gila. Tapi ingat kisah Nabi duk tengok akar tu 4 kilo dia tulis. 4 kg. Pelago situ. Jadi naik muka naik kepala. Hai Rasulullah. Hai Nabi Allah. Hai Muhammad. Allah duk tengok belakang ni. Allah ke setiap perbuatan manusia ni semua duk lihat sifat pelihara Allah. Bukan hak sepuluh kita ni. Tengok hak depan hak belakang tak nampak. Dalam hati Allah nampak. Dok ke Muhammad dok kena godeh tak nampak. Kena sutai di muka, di mulut ni syahid gigi rembuh di belakang, rembah pala atas batu pulak selok. Berita Nabi mati ni di Uhud. Di Taif tak ada lepas berita mati dah sebab Zaid bin Harisah kepong buat lari masuk dalam kebun ni. Segar celek, ada berita mati. Tapi di sini duk dalam medan sahabat ramai. Iklan kata mati, syahid. Teriuk habis sahabat. Lepas ada situ Abu Bakar ada, Umar ada, Ali ada, Usman ada. Saya tak ingat nama lah. Abu Dujana. 10 orang sahabat hak mari likung dalam lekat. Duk jaga tu ada. Kena dulu. Orang selok ni supaya mati lebih kurang. Krong, darah sebar. Kocok tak gerak. Kocok tak gerak. Sahabat teriak, soyok sok kata, hai Habibi, hai Habibullah, hai Muhammad. Abu Bakar, Umar, Ali teriak belakang. Duk riba tu, tengah-tengah duk riba tu jadi gerak tangan. Rasulullah tak mati. Selok, baru segar. Rasulullah kata gapo ni saya duk ayat akhlak. Akhlak Nabi Allah hantar bukit untuk balas, untuk maaf. Siapa boleh jaga hak ni? Ni saya duk ayat hak tinggi sekali ni, makam tinggi sekali dalam manusia, dalam Nabi semua. Kita sikit tak apa dah. 4 kali saya bincang ni kan. Ni hak akhir sekali ni. Apabila kocok angin gerak angin gunung. Maka likum 10 orang mari. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa khabar? Apa keadaan? Boleh celak mata. Nanti tengoklah Imamul Anbiya Habibullah, kekasih Allah, celak mata dah. Bani Israel orang buat nyanyi ke Nabi tak boleh tak berapa minit boleh tengoklah. Tak gepa bombing, hujan api mari daripada langit, tak hujan api, tsunami, gepa bombing, terbakar jadi batu, jadi babi, jadi kera pun ada. Orang deraka, orang mengenak kepada Nabi. Hak ni Habib. Hak Allah panggil Habibi. Saya Allah duk tengok tu. Allah jauh buku gapo ni? Ta'limi ummah. Nabi wayak sendiri, Allah jauh tengok aku letih. Allah jauh tengok aku sakit. Kekasih. Kita jauh tengok anak kita orang buat ngena. Kita jauh. Tak jauh. Tak boleh sapat tangan pun mulut tak baris lah maki lah. Apa anak aku salah ke apa? Ini ibu. Allah kasih pada hamba. Kasih pada Habib. Nak banding tak boleh lah dunia ni. Tapi apa Allah lepas lah tu. Ta'limi ummah. Mu tengok kekasih aku. Mu tengok kekasih aku. Pada panggil Habib pun. Sahabat curik. Ya Rasulullah. Laknak puak ni puak mengenak ni, puak kata kita, puak tuduh kita. Pakat tunjuk, no, musuh kita ni. Dia tu godeh tu, Utbah bin Abi Waqqas, kafir. Nabi celek mata tengok.
Sebab kata Rasulullah doa sap ceng, pasal kita kata doa supah lana. Nabi mil mudassir. Nak bagi kamu tahu kata sifat Nabi, nak bagi kamu tahu kata kita rasa kita teruk orang kata kita rasa kita dahsyat orang maknanya kita rasa kita teruk orang zalim. Hai Imamul Anbiya, ni tarikh Allah buat taklimi umat. Akil tangan depan sahabat-sahabat pun suka lah. Nanti tengok buat ni mapuh lah. Apabila akil tu pakai kisah, pakai unul, gapo bombing kau api kau, gapo Allah nak buat ni. Sebab Muhammad nak sebut dah ni, nak minta dah ni. Nak sumpah salah kata faham sahabat. Tapi tidak. Hai dengar pemimpin, dengar isteri suami, dengar ayah ibu, dengar umat Muhammad, dengar adik-adik saya, Imamul Anbiya, hak bimbing kita hari ni hak doa untuk kita setiap waktu semaya kita buat gapo hati untuk Nabi, kita buat gapo hati untuk agama Allah ini, kita buat gapo hati untuk sunnah Nabi. Aisyah minta Rasulullah doa, ya Rasulullah, doa untuk kami kata Nabi ikut angin lalu, ya Allah, apa dosa Aisyah lepas dah, hak sekarang lagi ke datang. Aisyah guru ramah lopak dia lagu duk tidur tak riba. Sebab duk tidur tak riba. Ya Rasulullah, di Nabi gini, doa untuk saya Nabi pun selalu minta doa. Ya Allah, akan makan. Ya Allah, apa dosa lah Aisyah lepas dah, hak sekarang hak buat sengaja tak sengaja lagi ke datang. Aisyah orang panggil sebab. Hai Nabi doa, hai galak dia senguk lagu. Aisyah, Nabi kata Aisyah, you nak ramai kita lu. Suka gapo kita lu? Tak suka kerana Nabi doa. Kekasih Allah, Rasul. Allah tak tolak. Nabi kata Aisyah, doa ni bukan untuk kalau kampung kita, rumah kita, bukan untuk adik seorang. Nabi tak panggil adik. Bukan untuk Aisyah seorang. Aku doa untuk umat aku setiap waktu semaya. Ulama kata bukan semaya fardu. Setiap Nabi semaya, Nabi semaya banyak. Setiap sudah semaya, Nabi doa untuk umat. Hak doa ku Aisyah tu, au kamakon. Nabi kata sendiri. Nabi kasih pada umat. Sebab tu masa akhir tu dengar Nabi doa gapo kepada musuh dia, pada orang buat ni akhlak. Taklimi umat. Sahabat batu ke kuat ni, utubah jadi babi, utubah jadi kero, utubah jadi batu, utubah kena telai di bumi, utubah kena api daripada langit, pakar apa? Apabila kit angin saja Nabi sebut, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Hai Muhammad, Allahumma ighfir li qaumi. Semua tu musuh-musuh duk buat nyanyi kat aku tu. Fa innahum, bukan fa innahu. Fa innahu utbah dak. Fa innahum, semua ni buat nyanyi kat aku. La ya'lamun, ya tak tahu, ya tak faham hari ni. Hai nak taklimi umat. Orang kadang-kadang dia tak reti, dia nak kata kita dia tak faham. Dia duk tuduh kita dia tak reti. Dia tipu kita dia tak tahu. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Hai Muhammad, ni hak akhlak tinggi sekali. Hak Allah serah ke dia tu. Muhammad, doa dia tak bersalah nak dengan kau, dengan umat dia. Hak ni di akhirat esok apabila Nabi sujud saja, Nabi sujud saja. Orang lain kita jumpa dengan Nabi Adam, semua jok cucu sampai kita ni berduyung-duyung nak cari syafaat di akhirat nanti. Jumpa dengan Adam. Adam kata nafsi, hari ni aku salah jok dah syurga, aku salah dah. Nafsi, gi pula Nabi lain. Idris, nafsi, gi kepada Nuh, nafsi, gi kepada Isa, nafsi, gi kepada Musa, nafsi, gi kepada Zakaria, nafsi, Yahya, nafsi, Yusuf, nafsi, Yakub, nafsi. Tak ada orang. Pas bukan mudah, saya rakyat mudah je ni. 1000 tahun ulama kata seorang Nabi, hai selesai secepat mungkin. Kalau neraka yang mudah. Semua dahsyat di padang mahsyar, orang kecek gitu. Tak tahan ni, tak tahan ada dah ni. Hak penipu kena teruk lagi. Hak zalim orang ada dah teruk lagi. Zalim, mazlum, penipu, kaya, mabuk.
Hai, gapo nak sebut segala maksiat. Cepat turun gapo ni apa kena aku. Ya tak tahu. Hak dok dalam kubur kecek gitu juga. Lepas cepat-cepat bakit tak tahan dah tengok ulang gapo. Lagi bakit daripada masa teruk lagi. Cepat lepas ini ni aku kena aku. Hak tu lah cari Nabi. Nabi kata nafsi. Cari pula yang berduyung hadap tu. Nafsi. Isteri suami hendak kasih saya di dunia ni juga. Nafsi. Ya Allah, ambil isteri aku, selamatkan aku. Isteri kata, ya Allah, ambillah suami aku, tak jaga hak dengan aku, selamatkan aku. Bukan isteri suami. Hak ni orang suku Saka. Ni anak ngamuk. Ya Allah, ambil anak aku, selamatkan. Tah dunia nyamuk ketik pun tak bagi, tapi di akhirat nanti, ya Allah, selamat aku, anak aku ambil lah. Ya Allah, selamat aku, ibu aku. Hai, anak dengan ibu juga. Bukan anak dengan kamu, anakmu dengan anak kamu, isteri kamu, suami kamu. Yusuf, Yakub, ayah ngapak Nabi, nafsi. Isa ibnu Maryam, pak tak ada. Sore ni sabit dia, nisbat dia. Padahal dah royaklah ke Allah, ya Allah, Maryam ibu aku. Tapi takutnya khufna di akhirat. Isa juga kata nafsi. Hai, nak gantung dengan siapa? Umat Muhammad, adik-adik saya. Jagalah. Jangan mudah nak zalim orang, jangan mudah nak penipu orang, jangan mudah benda haram, jangan mudah. Ni duduk depan kita belakang ni. Tapi Nabi fikir tengah kita, asbab Nabi kita ni, kita lebih banyak tah dunia kedai bedah. Salah sikit sebanyak Allah tak wei malaikat tulis. Salah tah dunia Allah Taala tak denda lagi. Kalau dak orang dulu jadi kerah habis dapat kita ni sebab Muhammad je. Tak ada. Tah dunia ni tak cukup lagi, akhirat pula tu. Masa duk nafsi. Siapa depan Imamul Anbiya? Muhammad Mustafa Ahmad Mujtabah, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Saya nak kecek kena nak berseru dengan Nabi ni. Kita buat gapo hati, sunnah kita koyak apa karo, anak dara kita koyak sunnah Nabi api. Suami kita dengan sunnah Nabi, jiran kita, anak kita ada ke arah mana? Ibu tengok anak-anak, pemimpin tengok rakyat hati. Hak Nabi besar ummati solah wa ma malakat aymanukum. Umatku jaga semaya. Orang duduk dalam pemerintah jaga rakyat bab semaya lemah lembut. Suami, isteri, anak, ayah, ibu dengan anak, jaga semaya anak, jaga semaya rakyat, jaga semaya isteri, jaga semaya suami, jaga semaya orang kampung. Apabila kita jumpa dengan dia, hari tu tak kira zalim, mazlum, kaya, mabuk, mencuri, tak ada kecuali. Ya Rab, gapo hak umat ni kata, ya Muhammad, tolong kami. Siapa hak minta ni? Ada belaka dalam tu. Zalim, mazlum, hai, kaya, mabuk, ada belaka. Nabi sujud selalu dah. Ni hak Nabi tawar hari tu. Sahabat kata, ya Allah, ya Muhammad, doa dengan Allah lah, jangan orang buat zalim dengan cucu ni. Sebab Nabi tahu belum mati lagi. Kata Hasan diracung, Husain dipacung. Faham tak? Hasan makan racung, Husain dipotong tekak. Nabi teriak tu, nangis. Sahabat kata, apa ya Rasulullah, apa? Tak wikum nangis kan, cucu aku ni Jibril mewayak saat ni kata akan diracun dan dipacung. Sahabat kata apa? Doa ya Rasulullah. Allah tak tahu Allah. Allah kata, ya Habibi, aish ma syi'ta. Mu nak apa? Aku nak bagi belakang mu. Nah, Allah tak tolak doa Nabi tah dunia lagi. Tapi Nabi kata apa? Aku tak sedok. Aku rela. Isteri aku tak ada akal, aku rela. Cucu aku diracun dan dipacung, aku rela. Keluarga aku dak apa tak kuasa, aku rela. Tapi doa aku nak simpan untuk umat aku. Ni. Orang kata nafsi, Nabi kata sujud selalu dah. Umat mari cari sujud. Allah selalu dah tawajuh dengan rahmat, dengan kasih. Allah kena sebab duk besar lama atas dunia ni. Allah kena ke Nabi. Ikut nuk. Nabi sujud selalu dah, rahmat Allah tawajuh. Irfa' ra'saka ya Habib. Akib bala. Mu nak kecek apa? Aku dengar. Mu nak minta apa? Aku nak bagi. Situ kelimah tu orang bakal paling belakang. Di padai mahsyar sore hak sebut kata, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Umat aku hak zalim, umat aku hak tino tak tutup aurat,
Umatku pemimpin hak zalim, umatku hak menega tipu, umatku hak zalim, umatku hak deraka, umatku hak dalam maksiat. Ummati, ummati. Allah kata kepada Muhammad, Muhammad, untuk umatmu, ulama. Tunggu saya biasa sebut lebih kurang 500 kilo. Wallahu a'lam. Buka Muhammad, umatmu masuk selokan. Ni umat akhir zaman, ni zaman kita. Sebab tu ada juga nah yang erat lakon ni. Ada juga dalam tu duk berebut masuk tu. Ni rahmat Allah ni. Malaikat mai sekat kan. Dengar. Nabi kata buka, umatku nak masuk syurga, buka malaikat, buka Jibril. Jibril kata Muhammad, tunggu dulu. Dia umatmu sungguh. Nabi tak kira siapa pun. Zalim, mazlum, kaya, mabuk, jannati. Angai-angai Nabi jauh dulu lagi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku masuk surga belaka. Tuh target Nabi nak masuk surga. Ni fikir Nabi, tapi hari tu malaikat sekat. Nabi kata buka yale. Malaikat kata ya Rasulullah, Nabi Allah, memang umat kau. Tapi puak ni agama hak mu duk kata batu perut agama hak mu hajar sahabat menego di Yaman, di Jordan, di mana tempat pergi menego. Tak biasa penipu, tak biasa zalim orang. Jom berpisah dengan anak dengan keluarga sampai ke dia. Hidup agama di Yaman, cucu Nabi lepas pe ikat darat nah. Hidup agama di Yaman, Fatimah kuruh tinggal tulang dengan kulit nah. Jangan mudah kita duk pergi mana-mana. Hidup agama di Jordan, di Urdun, Ja'far anak yatim 3 orang nah. Abdullah ibn Rawah isteri 4 orang bujang nah. Zaid bin Harisah anak baru beranak, bini jadi bujang umur 17 tahun, anak berkecil merah-merah. Dedah jadi yatim. Nabi hantar pergi daripada Jordan, Urdun. Tu agama yang hidup. Hai Muhammad, yang kamu letih, yang kamu kena tagur, kamu syahid gigi, kamu gantung batu perut, kamu dapur tak berasa, agama hidup bertabur dalam dunia. Tapi puak ni tak ada keruk dahi pun. Hak mewah-mewah, hak pemimpin fikir hanya kerongkang ke cakar rekang. Anak muda ada tempat dia, nak tak semaya, nak kerah mata cekek tekak mak. Hak bunuh mak pun ada akhir zaman. Anak Muslim, maaf kalau kesetuh dengan adik-adik saya semua, maaf. Tapi saya nak kecek berita, nak kecek juga. Hari ni nak lock berapa orang lagi. Duk jadi pemimpin orang Muslim, orang Simbo main sebuah asjud. Orang Tino ada harga mulia oleh Quran lah, tak sebut nama orang Tino. Perdah siapa kena nama tu gua ada. Tapi hari ni dalam 3 wilayah orang koyak pakai nak darah Muslim, orang koyak main. Jadi permainan puak ni tak ada titik air mata, tak ada titik air mata, keruk dahi pun tak ada. Situ Nabi kata Jibril, hamba puak ni bijak pada aku. Wallahi Nabi titik beluh, Nabi syahid gigi, Nabi kata perut untuk agama siapa pada umat. Hak saya ayat kata orang dulu peluka kulit tubuh adik Nabi, tapi umat akhir zaman peluka hati. Nabi sedih tak kat mana kita buat main-main dengan semaya. Nabi sedih tak kat mana koyok pakai anak dara. Nabi sedih tak kat mana Allah anak muda kerah mata cekek dekat mak. Hai umat Muhammad, walaupun pintu syurga dibuka untuk umat Muhammad, tapi Jibril sekat Muhammad. Buat ni tak pada langsung. Buat ni tak ada sekian belah langsung. Tu hewi ke dia mewah, kaya-kaya cara dia. Hak miskin, fakir miskin, nak yatim tak mengaji, tak kenal apa dia, hak tak reti baca Quran. Dia duk kerongkang kejakan rekan, timbel, duk kaya. Tapi yatim hak tak ada ibu bapa syahid setengah mati setengah. Hai. Buat ni tak ada langsung. Duk kerongkang kejakan rekan ya. Dia pun akhlak Nabi, tapi bawa pada siapa fikir siapa kita. Hari ni siapa jaga 4 perkara ni, akhlak orang buat kita tak sedap kira banyak lah. Orang kata gapo maaf, dia tak tahu nak buat kan. Jaga kecek benar, jaga saja, jaga jangan khianat, jaga rezeki halal sikit tak apa, lambat ke banyak ke. Banyak ke kalau nak derah kaya ni campur dengan selebelak guna harai tipu kecek bahang, hipit taruh. Nak lebih dia, nak juga sedekah tanah. Jaga campur dengan harai bila orang ni kosong akhirat esok. Menega kalau sekut campur jadi cemah habis dalam harta benda. Harta yang harai masuk cemah oleh penega baju dia harai tu tak terima, haji dia tu tak terima. Nak gapo tu nak gapo. Sebab tu hari ni saya syukur saya mujur tengok buku fikir satu fikrah.
Yang buka bagi kemudahan dalam keadaan wikrit lah ni pun ada juga ni. Buka ni mudah dengan khabar kata ada untuk anak yatim juga. Subhanallah. Minta wi Allah Taala kabul, minta Allah Taala bagi kemudahan, minta Allah Taala bagi kejayaan, minta Allah Taala selamat semua. Amin. Ini pun saya panggil udnun agama. Kita akan jadi agama. Jangan wi nampak dah kata oh ni pun prayuk belaka ni. Ambil malana mari ceramah. Moga ceramah le sejik dia tak dengar, mari ceramah Kedah. Sungguh dah ni saya tak ada saya pergi ke kampung. Tanya orang kau ni tempat saya rasa hari ni nak kecek hari ada kata tak ada mono, payah sekali kecek kampung sendiri ni. Kalau kok lain orang tak kenal. Orang Kelabur dengan orang Balak kampung Tulur, tempat mak saya orang panggil Edok. Tulur. Orang kenal je budak ada Ninggal dah kali kawasan hidup mengajar saya mengaji tadika. Kenal sampai ke bakor. Pas mari nak kecek agama dengan orang sini. Dia tak ada. Power dia tak ada. Tapi Allah pilih juga saya guna asbab tu yang sini deh. Sufian kita boleh mari kecek maaf lah kalau kecek setuh dengan orang tempat tengah guru saya, ustaz saya duduk sini. Tapi saya nak kecek juga deh. Kebaikan boleh buat hari ni buatlah. Buatlah. Duduk di medan mana pun jaga empat perkara deh. Kecek benar, amanah, rezeki halal, akhlak maaf. Jadilah corobo, poroso. Saya jalan malam. Lo ni jadi letih. Rehat stas. Great. Setengah demo bakak minta bakak gapo. Saya muju boleh rehat, boleh duduk dengan anak isteri. Setahun saya tak ada masa. Muka pagi tu baik. Pukul 9 program ada dah. Ada muslimah, ada mastura, ada kaum ibu. Pukul 2 lagi malam maghrib. Aku masjid maghrib. Pasal ni mari maghrib dulu. Di masjid. Pas ni pasal dalam medan pasal ni. Dulu 3-4 hari tak ada. Jadi masa dengan isteri pun tak ada, dengan anak pun tak ada. Bo ada weekend tu berhenti. Start alhamdulillah boleh pergi masa, boleh duduk rumah. Siapa tu semaya boleh rumah lah masa tu. Sebab weekend buat mana buka kelik semula banyak orang siap pula gitu. Tapi gitu dah ukur. Nak kira-kira atiklah nak pergi masuk keluarga katik, pergi masuk untuk umat katik. Tapi alhamdulillah lah kamu semua faham nampak kata saya agama doalah supaya Allah bagi keikhlasan, Allah istiqamah, afiat, sahulat, qabuliat saya. Tapi nak buka report kamu semua tengok kata ni agama juga. Menega tijarat agama. Corobo poroso duk jalan, saya jalan malam-malam ke tengoklah. Buat apa? Tak boleh dia tahu. Tapi kalau hati dia maksud nak jaga keselamatan umat. Kampung aku tak masuk benda haram, aku jaga di kampung aku ni. Benda haram tak masuk. Anak dara nak jalan malam tak boleh. Nak buat gendong anak dara ikut gerak. Tu corobo, oso, nama duk jaga tu. Nampak dia tamada dah. Tapi hati dia aku nak jaga. Lek kampung ni orang tak kenal tak boleh masuk nak gendong anak dara orang buat masuk benda haram ke apa. Niat tara tu dia duduk situ. Apa je sehari semalam jaga kata jok pukul 8 malam mula pada petang sampai subuh. Wen dia masuk rok petang. Pas maya dia duduk mana? Dia nak tinggal tak boleh lah. Sebab tanggungjawab. Tak sampai kata duduk sini wen mu ni pukul 7 maghrib ni sampai subuh. Dia kena duduk 3 orang buat dia 4 orang. 4 orang bang. Maulana kata kita nak sembahyang masjid. Ya tu. Masa Nabi dulu pun ada Nabi hati Rene Hunain. Saya nak kisah lagi nak Hunain Nabi bawa metap jadi amir. Bawa pergi sampai di kaki bukit. Nabi kata nak rehat sini, kita tang camp. Pasal kemah duduk sini. Semaya berjemaah. Semaya maghrib sekali. Duduk sekejap masuk waktu Isya, Nabi semaya Isya. Malai dah, Isya ni malai dah. Nabi tu imam duduk tahjadah. Bila duduk tahjadah tu Nabi duduk wiri sekejap. Nabi paling tengok pada sahabat duduk jadi makmum. Malam ni siapa nak jaga keselamatan kita? Satu sunnah, latih orang jaga keselamatan. Tak sahความปลอดภัย bagi bahasa Syia apa-apa. Ada seorang rakit tangan, ya Rasulullah. Hamba sedia. Siapa ni? Anas bin Mursyad.
Bukan Anas bin Malik dah, dalam kisah ni Anas bin Mursyad. Saya nak jaga keselamatan malam ni. Nabi kata, silakan. Nabi hatta dia tu pergi mana lepas Malaysia. Lalu dia naik tak kuda ropak, jaga keselamatan. Rasulullah sahabat lain tidur, pasal kemah tidur di kaki bukit. Habis kisah semalam tidur bangun tahajud ke apa tu hari lah. Semaya Jumaat pula. Sahabat Nabi dia tak email. Sudah wirid semaya subuh, Nabi tanya, keselamatan kita semalam Anas tak klik lagi? Sahabat kata tak klik lagi ni. Duk nengung tahajud style nampak berasa cerah dah subuh Fajar cerah habis mata hari nak jadi cerah nampak dah dia. Bapak kuda mari diri depan Nabi. Nabi duk tahajud lagi. Nabi lenggak tengok ke dia sallallahu alaihi wasallam. Anas, lah ana tik malai selamat. Alhamdulillah. Tak ada masalah ke apa dia, tak ada nampak pelik-pelik. Anas, mu turun tak atas kuda malai? Nabi tanya, turun tak atas kuda? Anas kata dak. Turun 2 kali. Turun qada hajat, turun semaya. Geno tak kelik mai semaya jemaah. Anas pergi sore semaya subuh dengan siapa? Sebab tugas dia ni. Dia latih jadi tugas dia duduk situ. Tak ada sini dia hal lain-lain dah ni. Tugas dia panggil. Turun 2 kali. Kau dah hajat ambil semaya ke apa. Turun semaya tu duduk sampai cerah. Nabi wi masa Isya jadi subuh. Masa kita lah ni. Baik Isya dengan baik subuh. Berapa minit? Tunggu masuk orang jaga keselamatan. Anas kata tak turun semaya dengan kau dah hajat ya. Nabi kata Anas, lepas pada ni kalau mu tak ada dah amalan lain. Pada dah amalan hak mu jaga semalam, syurga telah wajib untuk kamu. Berapa kisah yang Nabi sebut sahabat wajib syurga. Salah satu orang jaga keselamatan umat. Niat molek sudah. Lepas tu ya semaya dia. Kita hari ni cara buat masa ke apa tak boleh semaya sejik. Misal kata wing kita waktu semaya nak tinggal tak boleh kena ni kalau tinggal. Kalau rewak masuk benar hari, kalau rewak lari anak dara dari kampung, kamu kena tanggungjawab. Kita mesyuarat dah tu. Saya dah kecek tak kaitan dengan hukumat dengan kerajaan dengan tebal, kaitan dengan pemimpin, kaitan dengan orang tanggungjawab. Tak nembel Muslim, tak mana Muslim, socok Islam, sawa Muslim, petadbir tempat kita Muslim, sosako bawa dengan negeri, tempat kita, wilayah kita, kampung kita, tampun kita, mesyuarat dalam sebab Muslim berlaku. Jaga keselamatan, jaga orang Muslim, kampung Muslim. Lepas tu, duk jaga, saya klik. Malam-malam pukul 3 apa? Pukul 3 apa rumah, muka lamplai tu, ikut jalan. Pas jalan pukul 2, duk jalan klik pukul 3. Ada lagi orang duk jaga. Saya ingat kisah ni sebut ni. Pas mayam mana buat ni? Kalau waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, semaya situ. Nak di semaya tak tinggal tu. Cara bos, gapo pun. Semaya kalau boleh jemaah syomel. Semaya 2 orang azan qomat. Semaya kalau futbah tepi jalan. Katakanlah lah ni tak ada buat bangun ni, tak ada buat ada tempat tu molek, tak ada tempat. Ada pagar cap merah kuning putih tu. Pelita duk lak duk jaga. Kamu Muslim, kamu Islam, kamu jaga kampung Islam, kamu jaga umat Islam. Lepas tu kamu semaya situ. Gilir kalau banyak orang gilir semaya. Jaga hati, semaya hati. Wallahi, semaya kamu di football, semaya kamu di pom, semaya kamu tepi batas, lebih baik daripada saya duk ceramah ni lagi. Semua orang kata molek, malah kecil agama, ceramah agama. Memanglah insya-Allah lah Allah terima molek. Tapi honung tak ada punya nampak tu. Dia jaga keselamatan tapi dia tak tinggal semaya. Wallahi, semaya dia tu dengar baik-baik, semaya dia tu lebih baik pada saya bayar saya ceramah. Ceramah ni bagi terib, bagi gitu. Semaya fardu. Semaya perintah Allah. Kalau boleh jemaah pula, dia lebih baik pada saya lagi. Hari ni mudah tengok dia tu tak molek dia ni. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Kita duduk mana tak tahu. Saya hari ni tak apalah. Orang buat kursi tinggi, tak lagi tepat ni, cadar dengan hujan, cadar dengan air ke apa ni. Saya tak ada nak minum. Dia minum dia putus. Hari ni tak apa tengok ya, pakak dengar pasal telinga mata beratus tengok saya telinga pasal. Hak hari ni. Akhirat saya tak tahu. Allah nak tak kamu tak kursi mimbar mutiara mana. Saya nak duduk mana saya tak tahu. Silap niat sikit saya boleh bahaya. Bukan tempatmu dia ni. Hebat Maulana ni buat roti lebihnya. Mana buat tinggi pada orang duduk. Saya kalau boleh duduk dekat duduk sama tinggi tak ada gambar. Tapi tempat tel ni mudah nampak cara dia juga buat tempat mimbar.
Mimbar ni satu sunnah juga, mimbar dalam masjid. Nabi ceramah, Nabi bayar, Nabi khutbah. Tapi hari ini hak kamu nampak, alhamdulillah, minta Allah terima saya, terima kamu semua. Amin. Pihak saya takut kalau silap hati saya, silap matlamat, lari maksud, lari tujuan. Hak ni hak saya sebut. Tendai dia ni, tendai tahap mula-mula lagi, awal lagi, bukan orang kaya mabuk, bukan orang zina kita dah becik tu, bukan puak minum ketua kita dah becik tu. Kalau saya ni jahat hati kena pergi kepada arah dunia lebih dahsyat, lebih hina daripada orang semua berhala lagi, waliyazubillah. Tapi waktu kecek juga, walaupun bahaya, niat cik hati sokmo, baik hati sokmo, tapi nak royak juga sebab satu kebolehan yang Allah Taala bagi pada saya, serta Allah guna kata. Orang hak kebolehan banyak lagi depan saya, ulama alim ada belaka. Tapi lah ni ya, orang panggil yuk sosial, orang panggil minat ada FC Maulana. Sebenarnya saya tak ada kebolehan gapo, tapi kecek hati di mana-mana tempat, proses yang ada perasaan dalam hati, betul hati dengan hadis Quran, dengan cerita sahabat. Tak ada cerita dongeng nak cerita dak, saya tak pandai, tapi hati ke hati malam ni dah buka faham orang kerja, orang jaga keselamatan, orang menego, orang buat bisnes, orang gapo, jadi ibadat. Semaya puasa rakaat haji tak apa hak tu, baca Quran ratik, zikir ratik, jaga hak jiran ratik, menego rezeki halal. Selagi dakwah orang pada kebaikan, jangan pasal kata kita tak tahu apa kita boleh, semaya boleh. Hak ni harena anak tina royak atiklah perda, anak yatim semaya atiklah masjid berjemaah. Abeh luar-luar wi masuk untuk agama katik nampak ada orang kecil agama, orang bayar di masjid, orang ceramah situ. Abeh go kerja suku sembah, tak apalah rezeki halal. Dengar katik cara-cara. Bukan kata kita ni tak kena ngaji, muka kita tak ada nak ceramah apa, nak bayar apa. Hai, pera lembu kena ngaji, pera kambing kena ngaji, pera lepah makan anak lada, anak kacau orang haram tu. Pera lembu tak reti zakat, pera kambing beratus 200 ekor tak reti zakat, tak biasa keluar zakat langsung. Jangan kata untuk orang nak kecil agama yang kena ngaji, untuk nak sebar, nak berdakwah kena ngaji, hak lain tak kena ngaji dak. Kita ni tak sakut paut gapo Kau dah nego cara kita, nego kena ngaji, buat kebun kena ngaji, gapo lagi. Nak menikah kena ngaji, tak sakut kau orang kita dengan bini kita. Nak ngaji nikah ni. Malah ni ya kering tu bekok, kena uti, kena banyak kara. Sebab tu hari ni kita kena belajar ni, media mana-mana, isteri tarik suami, anak-anak terlatih dengan agama. Banyak hari ni dunia kau maju, tarik ke dunia ni. Jadi puasa apa aku buat hidup anakku pengaji, makan gaji. Perintah Allah mak ni tergelar habis dah. Moga-moga dengan fikir daripada Sufyan kita, fikir daripada semualah jawatan kuasa apa ni, untuk kelabur kita yang jadi asbab juga kemudahan pada saya. Jam majlis kita berlaku deh. Kita lain-lain lagi kita bakal fikir bagi kemudahan. Jangan hak saya nak malam ni sacak, jangan khianat, amanah, rezeki halal, akhlak. Maaf, jangan dendam, jangan sipir taruh benda-benda tak molek, maaf. Sebab kalau kita dendam, kita sipir dia ada boleh gapo, akhirat balah pula depan Allah. Salah ada berlaku, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu tak ada ni salah berlaku. Allah royak sendiri. Kalau ada manusia seorang atas dunia mari tak salah, aku nak peracur wak semula. Punah peleng ni bukan manusia tak salah ni. Melekat serak dia ni kalau tak salah. Manusia ni khata'un. Allah puji orang salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, bertobat. Istighfar, sesah diri, baiki diri semua. Pah, tobat dah salah pula, tobat pula. Maaf deh, kelimah ni saya biasa kena comti dah. Maulana hajar orang jadi mudah itu buat dosa. 1000 kali dosa, 1000 kali tobat. Bukan mudah buat dosa. Tok sewi putus asa. Niat molek lah nak Tuhan terima. Syarat dia tak kembali dah. Hati kena bulat tak pergi dah. Lepas tu pergi salah pula, terlupa, terlebat. Hak ni tak 2 kara. Ada okat boleh tobat tu. Berlaku 2 kara ni yang mursid orang ni. Gapo? Satu, matahari naik lek jatuh. Hari tu tobat besar zarah pun tak terima dah. Satu pintu tobat Allah buka tu. Allah duk buka lagi. Matahari naik tu baru kata. Yang kedua, nyawa kita selagi tak sampai halqum, dia panggil ni. Lu kata.
Ha tu mana situ sedekah tak pakai dah. Taubat aku taubat dah ya Allah. Tangguh aku 2 minit lagi, aku nak belanja harta, aku nak nego rezeki halal, aku nak tadbir. Punam aku nak tadbir cara agama dah. Aku nak buat comrom agama dah. Nak fikir muslimah dah, nak fikir wairul wismaya dah. Aku tak sih dah kerongkan kejakan kali parit perah ya tanahnya tak sih pada dah. Aku nak fikir nak darah nak jadi murah ni. Aku nak fikir nak muda dak harta cengat tekak mak ni. Dak dah situ. Muak gapo dengan rakyat, muak gapo oleh penegak nyawa sampai sini Allah tak terima. Matahari naik lagi jatuh Allah tak terima. Hari ni Allah terima wallahi. Mung dosa apa 7 lapis lagi Allah buat misal. Taubat sekali ya. Dan nasuha Allah cuci sama dengan orang bau beranak. Orang ni bau beranak, seorang ni berdosa baru taubat. Bersih sama orang ni. Bah. Saya kecek setiap muzakarah saya bukan nak ada orang biasa tu duk tunggu nak hati capi tu. Malana kecek sabik pun weru mula ni sedap wak mak siap pun. Berdosa taubat. Bukan hajar suruh menganyi. Bak hati molek dia terlibat. Rebah supaya kita rebah. Rebah tak sama bangun lah. Bangun pun rebah pula mengakak selalu. Rebah bangun, balik sikar bangun, balik mutu bangun, terbalik kereta selagi tak mati bangun. Kereta tak boleh ambil tuai lagi beli naik, kereta naik hal lain pula. Bukan kereta terbalik kau suruh naik dah. Jalan kaki seumur hidup. Supaya tu lah salah silap kita dengan Allah. Taubat istighfar. Selagi tak berlaku 2 perkara. InsyaAllah ni kita niat dan kita jadi asbab atik. Sebab saya sebut adalah ibadat dakwah. Jangan nampak saya lah kamu umat dakwah. Kamu kena mengajak orang kampung pada agama, pada masjid, wanita kepada taat suami, pada perdah suami, pada adil, pada kasih sayang pada isteri, ibu bapa kepada kasih sayang anak-anak pada taat. Ni tugas kita belaka. Saya kecek saya rasa meliputi mana ada orang menegur ibu bapa, ayah ibu. Saya dengan kamu beza 2 perkara. Saya kecek kamu dengar, saya duduk tempat tinggi, kamu duduk tempat rendah. Tapi doa tu akhirat esok saya tak tahu duduk mana. Doalah pada saya supaya Allah bagi ikhlas dan istiqlah. Allah terima. Kalau tu conti ni saya mujur orang kata, mujur boleh mikir. Duk mikir banyak orang kata munafik lah. Kata YouTuber lah, kata nak masyhur lah, kata macam-macam. Tak apa. Saya kata hari ni kamu kata kalau sungguh saya tak ada lagi dia kata sikit, kata banyak lagi tak apa. Sebab di akhirat nanti buat kita kena bakal lakah titi sirak belakang. Titi sirak duk depan syurga. Semua orang kaya miskin, orang nego, nak beli, orang jual, orang beli, pemimpin rakyat kena lakah titi sirak. Saya duk tahning, lakah bukan saya tak kena lakah. Tapi kalau saya lakah lepas, saya tak heran orang nak kata gapo. Tapi kalau saya lakah tak lepas hari tu, tak ada lagi orang duk kata hari ni, kena kata banyak lagi. Sebab tu hari ni saya kamu tak siapa tahu kata siapa boleh lakah titi sirak. Siapa nak titi sirak seperti kilat, siapa nak lepas daripada azab. Sebab tu hari ni kita kena pakat belaka, pakat pimpin tangan umat supaya lepas titi sirak. Bukan pakat jijak, pakat cumti. Orang salah, orang silap buat macam mana video ada ghairah untuk taubat. Pemuda hak silap jalan macam mana dia kembali kepada Allah. Anak-anak mana deraka macam mana dia taat pada ibu bapa. Isteri yang zalim, yang deraka macam mana dia taat. Suami yang zalim macam mana dia kembali kasih sayang lemah lembut semula. Hari ni inilah kerja kita. Buatlah gapo saja 4 perkara yang saya sebut tadi ada dalam setiap orang. Semua niat berlaku insya-Allah. Saya rasa mencukupi malam ni saja deh. Mula di pukul 9.30 ni pukul 11 lebih kurang. Lepas tu saya nak tupai di mana-mana tempat. Saya kecek supaya ada tapi sikit-sikit yang lari. Saya nak setiap tempat nak tupai orang-orang mari. Kecek pe saya ni orang panggil pelang, orang panggil pelang mari sebab kamu tawajuh. Duk tengok tak ada pia gerak, tak ada tawajuh kok ni belaka. Sebab tu jizbah ataupun kaifiat saya tarik ke dengan kamu dengar. Saya ada saat ni kecek pe saya tupai kamu. Lepas tu nak tupai lagi doa. Saya sore tak sama dengan kamu ramai-ramai. Tangan saya sore tak sama. Sebab Nabi kata dalam majlis doa kalau ada putih rambut ubai tak Allah malu nak tolak tangan kosong. Allah terima. Sebab tu saya tupai majlis orang ramai orang mana pergi saya tak tinggal doa. Yang kedua saya rasa ada buat kamu semua ni pihak kata wali duk le gua ada tukar wah sebel sakut tekak besar je. Hok tu tengok cerita kartun banyak resi hok tu. Wali saya wayak dah kata orang menega wali boleh duk takrisi nayuk tok nebe boleh jadi wali. Dia jaga 4 perkara ni memang wali.
Orang berniaga ada wali duduk dalam kedai, wali duduk dalam kebun, wali duduk tak kursi. Sebab tu saya yakin siapa saja dalam ni tak tahu wali Allah, tak ada tangan bersama dengan hujan rahmat turun, kita amin bersama saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah peripunan kami yang segelitir ini jadi asbab maghfirah keampunan daripada Engkau ya Allah. Utamakan diri aku mari dengan penuh dosa ni ya Allah, mari dengan penuh kesilapan salah dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri, dengan jiran, dengan orang bawah tanggungnya ya Allah. Mari mari nak baiki diri, ampunlah dosa aku dan pendengar hodok tadah semua ya Allah. Dan juga peripunan kami malam ni walaupun dalam kedai, dalam bisnis, dalam perniagaan, hanya nak cari rezeki halal. Oh Allah, bagilah berkat rezeki pada peniaga semua, bagi rezeki halal betul maksud hidup ya Allah. Dan jadi juga majlis kami asbab hidayah daripada Engkau ya Allah. Dan cuculah air hujan yang turun bersama kami ini, cucu ke maaf pada buat kami semua ya Allah. Maaf pada anak-anak muda semua hodok kasar dengan ibu bapa, maaf pada isteri semua hodok silap dengan suami, maaf pada suami semua hodok kasar dengan isteri, maaf pada pemimpin semua hodok silap dengan rakyat, maaf pada rakyat semua silap lagi ni. Oh Allah, semua kami mari pengat berdosa. Aku tak kata pun adik-beradik aku ya Allah, tapi mu ayat kata kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Memang kami nak taubat dah ni ya Allah. Nabi kami minta maghfirah kepada musuh. Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf pada pemuda-pemudiku semua di segi bab perdah tak boleh jaga, ya tak faham ya Allah, ya tak reti lagi, pimpin mereka jalan yang betul, tunjuk mereka jalan yang benar. Anak muda hodok kasar, akhlak buruk dengan ibu bapa, maaf ya Allah. Mucak tak boleh, hampir-hampir nak mati, mak sakit hati dia, gerak lidah tak boleh mucak. Nabi ugut baru ibu maaf. Oh Allah, banyak wilayah kami, banyak suasana kami sekarang anak-anak diraka, anak-anak menyakiti ibu bapa, isteri yang menyakiti suami yang zalim dengan isteri, pemimpin yang zalim dengan rakyat. Oh Allah, Allahumma ighfir li qaumi, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, mu dengar kajian aku, mu nampak peripunan aku, mu dengar amin pendengar semua, mu nampak tangan-tangan dia tak ada, mu kenal siapa ya Allah. Hak Nabi kami kata mu malu nak tolak tangan kosong ya Allah. Depan ku ada alim, depan ku ada hafiz, depan ku ada hafizah, depan ku ada alimah, depan ku ada wali Engkau, orang menego, ada pemimpin. Oh Allah, mu kenal tangan siapa, kubur doa aku malam ni ya Allah. Hari ni mu ambil aku walaupun suasana orang tengok menego ya Allah, betul perniagaan kami ya Allah. Esok kupu pula buat kami bawah naungan arasy Engkau, esok kupu pula buat kami dalam jannatul firdaus. Setengah orang kerja cari rezeki, tak ada masa dengan anak isteri, setengah orang beri masa dengan agama. Tak ada masa dengan anak isteri, setengah golongan duk jaga agama, siapa tak boleh klik kapung. Ya Allah, apa mu terimalah ya Allah, semua duk gerebek sikit sebanyak mu kubur ya Allah. Akhirat nanti jangan becek lagi buat kami anak dan isteri dalam jannatul firdaus, dan ibu-ibu kami juga ya Allah. Dalam majlis kami memang ada ibu hak meninggal dah, memang ada ayah hak meninggal dah, dengan mereka talab di ilmu, dengan ilmu agama, dengan mereka cari rezeki halal. Ya Allah, bagilah kebaikan, nur, cahaya juga selamat ayah ibu mereka dalam kubur ya Allah. Dan pimpin buat kami ada hidup lagi ni jalan yang betul, jalan yang benar, jalan selamat ya Allah. Jaga rezeki haram jangan masuk dalam perut kami, jaga mata kami jangan terlibat, jaga kecek kami. Nabi kami dah bagi tahu orang beriman tak buat dua perkara, tangan menyusahkan orang muslim, lidah menyakiti saudara muslim. Ya Allah, akulah yang paling bahaya sekali, dua jenis tepat yang mengguna untuk aku kecek agama, memang kadang-kadang cocok dengan hati orang, menyakiti pendengar. Ya Allah, maaf aku ya Allah, aku jahil, aku cemar, aku orang dosa. Jaga kecapan aku, jangan menyakiti orang, jaga lidah orang, jaga jangan orang kaya dengan agama, jaga kecapan, jangan orang selisih faham, jangan menyesatkan aku, jangan menjadi aku sebab menyesatkan orang lain. Oh Allah, aku tak ada nak masyhur, aku nak makbul. Terimalah majlis kami, terimalah perniagaan buat kami, terimalah muzakarah kami, terimalah amin buat kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.